Tak boleh. I'tikaf macam tu, boleh tak boleh? Jawab, boleh ke tak boleh? I'tikaf setengah jam, boleh tak boleh? Masuk masjid setengah jam, i'tikaf dengan Allah Ta'ala dalam masjid, relax kan? Keluar habis. Boleh tak? Okay. Ikut mazhab Syafi'i dan Maliki tak boleh. Apa maksud i'tikaf? Perkataan i'tikaf, apa maksudnya? I'tikaf dalam bahasa Arab maksudnya iqamah, duduk. I'tikaf. Ya'kifuna lil asnam, ya'kifun. Orang-orang kafir mereka ya'kifun lil asnam. Mereka duduk kepada tokoh-tokoh, duduk kepada tokoh asnam. Kalau boleh ataupun tidak, i'tikaf dalam tempoh sekejap sahaja, malam sahaja. Siang keluar pergi kerja, malam sahaja i'tikaf, boleh atau tidak? Kata Ibn Hazmi dalam Muhalla, dia tak menjadi masalah. Nas tidak tahdid hari. Nas tidak kata hang mesti buat sehari, tak sebut. Nas cuma kata i'tikaf, Nabi sebut i'tikaf Nabi 10 hari. Itu sahaja, i'tikaf Nabi 10 hari. Maka dalam sebahagian riwayat disebutkan paling kurang 7 hari. Imam Malik kata tak boleh keluar sebelum 7 hari. Ibn Hazmi kata tak, itu perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi bukan tahdid, bukan penetapan. Sebahagian daripada ulama mereka katakan i'tikaf ni hanya boleh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saja. Masjid Haram dan Masjid Nabawi saja. Kata Ibn Hazmi, pertama, dia kata aku tak guna qiyas. Dia mazhab Zahiri tak pakai qiyas. Dia kata hampa guna qiyas. Kalau hampa guna qiyas, pertama sekali, sebahagian besar ulama Maliki dan Syafi'i kata boleh buat selain daripada Masjid Haram dan Masjid Nabawi, boleh buat di semua masjid. Nabi hanya buat di Madinah. Hampa benarkan Nabi buat selain daripada Madinah. Itu namanya qiyas. Qiyas Masjid Nabawi dengan masjid lain, hampa benarkan qiyas. Persoalan yang kedua, Nabi pernah buat 10 hari. Aku benarkan Nabi buat sehari. Itu nama dia apa? Qiyas juga. Qiyas. 10 hari boleh, sehari adalah sebahagian daripada 10 hari. Dia kata qiyas. Pasal apa hampa boleh qiyas, aku tak boleh qiyas? Hampa boleh qiyas, aku tak boleh qiyas. Yang kedua dia kata, Nabi hanya beriktikaf pada bulan Ramadan dan Syawal. Mazhab Maliki dan Syafi'i mereka benarkan orang iktikaf di bulan lain. Maka Ibn Hazmi kata itu nama dia apa? Itu nama dia qiyas. Nabi buat Syawal dan Ramadan. Hampa kata tak, selain daripada Syawal, Zulkaidah boleh juga iktikaf. Itu nama dia qiyas. Kalau di situ boleh qiyas, kenapa Nabi boleh buat 10 hari, aku nak kurangkan kepada sehari, aku tak boleh qiyas kat situ? Dia kata sama saja. Kalau di situ boleh qiyas, maka di sini pun sepatutnya boleh qiyas. Jadi yang disebut dalam mazhab dia i'tikaf iqamah, duduk di dalam masjid. Walaupun 1 jam dikira i'tikaf. Pada pandangan dikira i'tikaf. Tentu pandangan dia kadang-kadang boleh pakai juga, terutamanya kita yang kerja waktu siang. Ada orang, kalau dia kerja waktu siang, kalaulah i'tikaf ini mesti 7 hari 7 malam, maka ramai di kalangan kita yang tak boleh i'tikaf. Walaupun kita rasa lawak lah pandangan dia, tapi untuk orang yang bekerja, jadi pandangan dia mudah. Ikam, postman, malam masuk masjid, tidur masjid, pagi esok pakai uniform, biar tak sorat, dapatlah peluang i'tikaf. Kalau kata i'tikaf mengikut pandangan Maliki dan Syafi'i, susah sikit kan. Kadang-kadang pandangan dia logik juga, masuk akal juga. Jadi itu beberapa benda yang saya nak sebut sebelum kita masuk bab Aidil Fitri. Berkaitan dengan Aidil Fitri, saya sekadar baca apa yang disebut oleh Syekh Sabiq dalam Al-Quran Sunnah. Pertama sekali, istihbab al-ghusli wat-tatayyub wa lubsi ajmalith thiyab. Pertama sekali, pada hari Aidil Fitri dan Aidil Adha disunnahkan untuk al-ghusl, mandi. Orang Islam wajib mandi pada hari Jumaat sahaja. Wajib, seminggu sekali wajib mandi. Istihbab, disunnahkan untuk mandi pada hari raya. Walubsi ajmalith thiyab, dan pakai pakaian yang paling cantik. Bahkan dalam sebahagian hadis disebutkan bahawa Nabi ada pakaian daripada Yaman, daripada Bardul Hibarah. Pakaian baju yang kainnya bagus, dibuat daripada Yaman. Yang mana kain tu Nabi simpan, Nabi pakai pada hari raya sahaja. Solat Jumaat disunahkan, ataupun solat-solat lain disunahkan pakai pakaian putih.
Nabi sebut albithu min siyabikum albayad. Pakailah pakaian yang berwarna putih, sebab itu yang terbaik. Tapi Aidul Fitri ajmal, pakai pakaian yang terbaik yang kamu ada. Bahkan Al-Hasan sebutkan Nabi mengarahkan para sahabat, nalbas ajwad ma indana wa natatayyab ajwad ma indana. Pakai pakaian yang paling bagus yang kami ada, dan pakai bau-bauan yang paling bagus yang kamu ada. Itu yang pertama. Aidul Fitri, pakaian cantik, bau wangi, sebab itu hari raya. Yang kedua, al-aklu qabla al-khuruji fil fitri dun al-adha. Makan sebelum keluar pada Aidul Fitri dan Aidul Adha. Makan. Bahkan kata Anas bin Malik, setiap kali sebelum Aidul Fitri, Aidul Adha selepas solat baru makan. Pada hari Aidul Fitri, Nabi keluar selepas makan tamar dalam bilangan yang berganjil. Sebahagian ulama mereka pergi terlalu literal. Makan ini perlu ganjil, bilangan yang ganjil. Makan perlu tamar. Contohnya Ibn Hazmi, dia sendiri sebut macam tu. Dia sunnahkan untuk makan tamar dengan bilangan yang ganjil. Contoh, mbak ni dia straight ulang tengok hadis, tapi itu pandangan dia. Makan tamar, bilangan yang ganjil. Sebab itu yang Nabi buat. Kita pagi raya nak makan roti penggali, cicur kuah gulai, suka hati, janji makan. Nak makan tamar atas alasan nak mengikut sunnah Nabi pun boleh. Mudah-mudahan dapat ganjaran mengikut sunnah. Nabi makan tamar dengan bilangan yang ganjil sebelum keluar solat Aidul Fitri. Yang ketiga, khuruj ila musalla, keluar ke tempat solat. Kata Abu Hurairah, apabila hari hujan, kami solat di masjid. Pernah di Madinah hujan, maka Nabi solat di masjid. Tak hujan, Nabi solat di musalla. Musalla maksudnya tempat solat di luar masjid. Kenapa Nabi solat di luar masjid? Sebab solat Aidul Fitri dihadiri oleh orang yang haid. Mengikut jumhur ulama, orang haid tak boleh masuk masjid, maka mudah datang ke situ. Yang kedua, Aidul Fitri kumpulkan ramai orang. Masjid Nabi penuh, laki sahaja. Aidul Fitri Nabi kumpulkan semua. Bahkan Nabi buat partition, di depan laki, di belakang perempuan. Nabi khutbah kepada laki, Nabi cerita, kemudian Nabi jalan pergi kepada perempuan, Nabi cerita kepada perempuan. Maka disunahkan untuk buat di musalla, di luar masjid, untuk solat Aid. Boleh juga di masjid, Nabi pernah buat, tapi lebih banyak di luar. Apabila Nabi solat di luar masjid, di tempat yang tak ada mimbar, kata Ibnu Qayyim, maka pada ketika itu Nabi menggunakan tongkat. Ketika tak ada mimbar, Nabi gunakan tongkat. Apabila Nabi SAW berdiri di atas mimbar, Nabi tak guna tongkat. Jadi dia dua keadaan. Kedua-dua disebut dalam hadis. Sebelum dibuat mimbar, maka Nabi gunakan tongkat. Lepas siap mimbar, Nabi guna tongkat. Sebahagian ulama memilih pakai dua-dua, tongkat dan juga mimbar. Itu terpulanglah. Cuma asalnya apabila Nabi siapkan mimbar, Nabi tak guna tongkat. Jadi Aidul Fitri, khatib di luar, tak ada mimbar, dia boleh gunakan tongkat. Pinjam tongkat masjid mana orang pegang, boleh, untuk solat Aid. Yang kelima seterusnya, di antara sunnah Aidul Fitri, mukhalafatut tariq, jalan pi dan jalan balik berbeza. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa benda ni istihbab. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, idza kana yaumul Aid khalafat tariq, pada hari raya Nabi lawan jalan. Nabi pi jalan lain dan Nabi balik jalan lain. Dan kebiasaan sunnah Nabi SAW, Nabi berjalan. Memang Nabi berjalan, rumah Nabi sebelah masjid, nak naik motor bawa penat je. Rumah dengan masjid dekat sebelah, maka Nabi jalan ke masjid. Bagi orang yang jarak dia makul, masuk akal, bolehlah dia jalan kaki Nabi masjid, masuk akal. Tapi kalau masa jauh, tak payahlah jalan, kesian kita. Berpeluh-peluh, pakai baju cantik, rumah raya berpeluh, pecah peluh. Nak ingat rasa nak jalan, pakai track shoot elok-elok, pakai kasut sport baru raya-raya, boleh jalan. Tapi kalau kita berjalan, Nabi sebutkan mengikut sunnah, lain ni jalan, pi jalan lain, balik jalan lain. Jalan yang berbeza. Sebab apa jalan yang berbeza? Sebab apa?